Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video terbaru aku, dalam rancangan terbaru yang aku reka sendiri. Namanya ialah Horror Boo. Iaitu gabungan perkataan horror dan juga hari Rabu. Sebab video ni hanya akan ditunjukkan dan disiarkan pada setiap hari Rabu saja. Di mana dalam rancangan Horror Boo ni aku akan ceritakan kepada korang bukan saja kisah-kisah seram yang misteri ke berkaitan dengan hantu ke, tapi turut akan diceritakan kepada korang kisah-kisah yang berkaitan mungkin dengan pembunuhan yang kejam ke, kematian ke, atau ya apa-apa yang horror lah. So pada hari ini aku nak kongsikan dengan korang satu kisah yang agak tragis dan juga kejam lah, iaitu berkenaan dengan seorang gadis yang telah diseksa selama 44 hari sehingga mati. Dan inilah kisah tentang penyiksaan 44 hari Junko Furuta. Okay, kisah ni berlaku pada tahun 1988 di Jepun lah. Nama pun Junko Furuta kan. Okay, dan Junko Furuta ni adalah seorang gadis yang berusia 16 tahun, masih lagi bersekolah, mempunyai wajah yang cantik dan seorang yang baik, berbudi bahasa dan bersopan santun. So senang cerita memang budak ni memang budak yang bagus lah. Tapi hidup Junko Furuta ni nampaknya tidak berapa bagus lah. Apabila pada 24 November 1988 dia telah diculik oleh 4 orang rakan sekelasnya, iaitu Hiroshi Miyano, Joe Ogura, Shinji Minato dan Yasushi Watanabe. Kenapa 4 orang ni culik Junko Furuta? Nanti aku cerita kat korang lah di akhir video ni nanti. So sekarang ni bila Junko Furuta telah diculik, dia dibawa ke rumah Hiroshi Miyano katanya. Okay? Dan di rumah tu apabila tuan rumah sebab Hiroshi Miyano ni menyewa saja. So bila tuan rumah tu tanya siapa Junko ni, dia orang kata ini awek dia, makwa dia. So tuan rumah tu macam buat tak tahu lah. Dan untuk mengelakkan rasa keraguan pada orang tua Junko Furuta pula, 4 orang lelaki ni dapat Junko supaya call orang tua dia dan bagi tahu yang dia sebenarnya tengah melarikan diri dari rumah dan menetap di rumah kawannya. Disebabkan Junko ni memang budak yang baik, so parent dia macam percayalah apa yang dikatakan oleh Junko. Dan start dari situ berlakulah penyiksaan terhadap Junko Furuta. Kisah Junko Furuta ni memang popular gila di seluruh dunia. Memang pihak media di seluruh dunia ambil tahu pasal kes ni. Sebab kes ni bukan kes biasa-biasa. Okay. Dia bukan pembunuhan yang biasa, tapi yang kes ni jadi unik disebabkan oleh bentuk siksaan yang dikenakan oleh 4 orang lelaki ni terhadap Junko Furuta. Dan sekarang ni aku nak share dengan korang bentuk-bentuk siksaan dia yang kalau korang bayangkan, korang boleh rasa macam 4 orang ni bukan manusia yang kata peri kemanusiaan tu dah hilang tau. Belas kasihan tu dah tak ada. Okay, bentuk siksaan yang dia orang buat ialah first, bila Junko Furuta tu dimasukkan dalam rumah Hiroshi Miyano ni, dia orang terus ikat Junko tangan ke atas. Okay, dan kemudian dia dijadikan seperti punching bag tau. Junko ditumbuk, ditendang. Okay, muka dia memang banyak kali kena tumbuk semua dan sebagainya, sampai hidung dia ni pecah dan dia terpaksa bernafas menggunakan mulut. Lepas kena belasah, Junko dirogol pula berkali-kali oleh 4 orang lelaki ni. Tapi apabila bedah siasat dibuat, didapati bahawa Junko Furuta telah dirogol oleh lebih ramai lelaki dan bukan seorang saja. Malah dikatakan kesan rogol tu didapati mungkin Junko Furuta telah dirogol sebanyak 500 kali. Oh ya, aku cerita ni pun dah rasa macam sedih pula. Malah Junko Furuta juga turut disiksa dengan cara di mana alat kemaluan dia telah disumbatkan dengan pelbagai jenis barang. Kayu, botol, batang besi, malah letakkan ni bab lampu mentol dekat alat kemaluan dia sampai pecah benda tu. Hush. Kat ponggong dia pula dikatakan dia orang ni, yang 4 orang lelaki yang jahat ni, dia orang letak mercun dan mercun tu dia orang bakar sampai meletup mercun tu dalam ponggong Junko Furuta. Weh, memang gila benda ni. Alright, Junko Furuta dia ni bukanlah tak cuba untuk larikan diri. Dia pernah cuba untuk melarikan diri tapi tertangkap. Dan bila tertangkap, 4 orang lelaki ni pun dia bakar kaki Junko
Okey, dia bakar kaki supaya Junko ni tak boleh lari ke mana-mana lah. 20 hari Junko Furuta menanggung kecederaan pada kakinya akibat kebakaran tu. Tapi walaupun dia dah terbakar, tak boleh jalan, dia tetap diseksa oleh 4 orang lelaki yang kejam tu. Hai, tak tahu nak cakap macam mana. Dan Junko Furuta ni memang tak diberi makan lah. Kalau diberi makan pun sangat terhad. Dan bila Junko Furuta minta makanan dan diorang tak nak bagi, diorang suruh Junko Furuta minum air kencing dia sendiri dan juga makan lipas yang ada dalam bilik yang dia dikurung tu. Banyak lagi sebenarnya siksaan yang berlaku terhadap Junko Furuta, yang di mana ada kat mata dia ni diletakkan lilin cair yang tengah panas letak kat mata. Kau bayangkan kalau lilin cair tu kena kat tangan kita pun kita dah tarik macam tu, ini letak kat mata. Memang teruk gila lah siksaan ni. Dan sehingga dia diseksa selama 44 hari, dan pada bulan Januari, iaitu pada hari terakhir penyiksaan itu berhenti, hari terakhir Junko hidup di dunia, di mana 4 orang lelaki ni dia orang kalah dalam satu permainan judi, dan disebabkan kalah dia orang pun lepas geram terhadap Junko dan Junko dibelasah hampir 2 jam tanpa henti, non-stop. Macam-macam cara dia orang pukul, sepak, terajang, pukul dengan kayu, pukul dengan besi, baling barbel yang orang guna kat berat tu, barbel bulat tu, dia baling kat perut Junko. Dan last sekali dia orang bakar Junko. Junko ni bukan dia orang bakar keseluruhan badan, dia orang bakar kat tangan dan juga dia orang bakar kat kaki. Dan disebabkan tidak tahan dengan penyiksaan tu, Junko akhirnya menghembuskan nafas dia yang terakhir lah. Dan pada ketika itu, bila 4 orang lelaki tu tengok Junko dah tak bernyawa lagi, dia orang pun sumbat Junko di dalam satu tong drum yang bersaiz agak besar. Lepas tu dia orang tuang simen untuk menyorokkan mayat Junko tu. Dan kemudian tong tu dibuang di pinggir bandar Tokyo. Okey. Tapi tong tu berjaya dijumpai oleh pihak polis, dan pihak polis berasa pelik pada keadaan tong tu sebab dia nampak ada rambut terkeluar dalam tong tu, dan siasatan pun dilakukan. Apabila siasatan dilakukan, didapati bahawa di dalam tu adalah mayat Junko, dan ada bukti yang mengaitkan dengan 4 orang lelaki tadi, termasuklah Hiroshi Miyano lah. Dan keempat-empat mereka ni dijatuhkan hukuman yang tak setimpal lah, sebab diorang ni pesalah juvana bawah umur 18 tahun. Dan diorang ni dipenjarakan selama 8 tahun saja, dan lepas tu bebas lah, macam orang biasa balik. Sebab memang tak boleh nak jatuhkan hukuman yang berat, dan ramai orang tak puas hati lah. Sebab macam aku cakap awal tadi, kes ni kecoh satu dunia dan ramai orang tak puas hati. Tapi nak buat macam mana, diorang ni pesalah juvana. Okay, so terpaksalah bebaskan diorang. Dan sebab kenapa Junko Furuta diculik oleh 4 orang lelaki ni ialah kerana Hiroshi Miyano, dia ni suka kepada Junko Furuta. Tapi sebab Hiroshi Miyano ni jahat kat sekolah dan juga seorang pembuli, dan dikatakan ada kaitan dengan kumpulan Yakuza, so Junko Furuta telah reject lelaki ni. So rejection tu menyebabkan Hiroshi Miyano jadi marah, dan rasa berdendam tu pun wujud. Dan sebab itulah dia decide, dia kumpulkan kawan-kawan dia ni untuk culik Junko Furuta dan seksa dia sampailah dia mati. So kes ni memang popular gila, dan keunikan pada kes ni ialah tentang siksaan yang dikenakan terhadap Junko selama 44 hari. So memang tragis, memang kejam gila lah. Okay, right, so sampai situ saja video aku kali ni. Kalau korang rasa cerita aku ni best, jangan lupa untuk klik thumbs up dan jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi dalam rancangan Horror Bu yang seterusnya pada minggu hadapan. Assalamualaikum.